Okey, hai, selamat pagi. Sekarang 11:51 pagi. Okey, jadi untuk hari ini kita akan masuk sedikit untuk bab yang terakhir bagi tingkatan 1, yang ni senang sikitlah, iaitu teorem Pythagoras. Okey, apa itu teorem Pythagoras nanti kita akan lihatlah. Cikgu mulakan. Okey, apa yang kita akan pelajari hari ini ialah yang pertama kita nak tahu tentang teorem Pythagoras. Apa itu teorem Pythagoras, macam mana kita nak tahu sama ada teorem itu digunakan ataupun tidak. Okey, kemudian kita ada akas teorem Pythagoras. Akas ni dia melibatkan sudut lah. Dia lebih kepada penyelesaian masalah. Okey, kenapa kita nak belajar bab ni? Sebab kita perlukan pengetahuan asas untuk selesaikan masalah melibatkan segitiga bersudut tegak. Okey, Pythagoras theorem ni cuma boleh digunakan kepada segitiga bersudut tegak. Okey, 90 darjah tu. Okey, jom kita lihat macam mana, apa itu teorem Pythagoras. Okey, sebelum kita pelajari tentang teorem Pythagoras, kita kena kenal pasti dahulu apa itu hipotenus. Okey, sebenarnya hipotenus ni adalah satu sisi terpanjang yang bertentangan dengan sudut tegak bagi satu segitiga bersudut tegak. Okey, contohnya di sini. Okey, kita ada dua televisyen kan? Okey, sebab selalunya televisyen ni dia adalah segi empat tepat. Okey, bila segi empat tepat, setiap sudut adalah 90 darjah. Dia sama. Okey, selalunya kalau kita pergi ke kedai, orang akan tanya berapa inci televisyen tu, berapa inci skrin monitor komputer yang kamu nak beli. Ada yang cakap 21, ada yang cakap 19, ada yang cakap 48 inci TV kan. Sebenarnya inci tu dia diukur dari satu sudut penjuru ni kepada sudut penjuru yang bertentangan. Okey. Jadi ini adalah sudut yang terpanjang yang menunjukkan kepada saiz skrin monitor tersebut ataupun televisyen tersebut. Jadi saiz itu sebenarnya adalah hipotenus, iaitu sudut yang terpanjang dan bertentangan dengan sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah kita di mana? Dia ada di sini, di hujung sudut ini, pada penjuru ini. Okey, cikgu tuliskan di sini. Nampak tak? Okey, yang cikgu dah tandakan di sinilah. Okey. Kalau menggunakan segitiga biasa, okey, sekarang kita lihat kan. Kita ada dua segitiga. Okey, segitiga pertama bersudut 95 darjah, segitiga kedua kita ada 90 darjah. Tanda kotak pada sudut ini menunjukkan 90 darjah. Untuk ini, gambar rajah yang berwarna hijau ataupun A ini bukan hipotenus kerana sudut segitiga ini adalah 95 darjah, bukan 90 darjah. Okey, kalau untuk A ini pun bukan hipotenus sebab dia berada bersebelahan dengan sudut 90 darjah. Sepatutnya hipotenus kita ada di sini. Hipotenus cikgu labelkan sebagai H. Okey, harap semua boleh kenal lah. Okey, kita lihat contoh satu. A, kita ada segitiga A, B, C. Okey, AC adalah hipotenus sebab ianya sisi yang panjang, paling panjang dan bertentangan dengan sudut tegak yang ada pada B, iaitu 90 darjah. Okey, untuk B pula, bagi segitiga PSR, okey, PSR, ini pada S adalah kita punya sudut 90 darjah. Kan? Jadi, hipotenus dia di sini adalah PR. Di sini PR. Okey, ini adalah sudut, bukan sudut, ini adalah hipotenus kita. Tapi PR ni hanya hipotenus bagi segitiga PSR.
Kalau untuk segitiga PRQ, PQ ialah hypotenuse bagi PRQ ni. Sebab sudut kita sekarang ni dia dah beralih kepada R. Tadi dia ada pada S kan? Sekarang dia ada pada R, maka sudut bertentangan dia di sini adalah PQ. Jadi PQ adalah hypotenuse. Okey. Kita lihat latih diri 13.1a. Okey. Bagi setiap yang berikut, kenal pasti hypotenuse. Okey, bagi A, kita ada segitiga ABC. Hypotenuse kita ada di mana? Kelas? Hypotenuse bagi soalan 1A ni ada di mana? Okey, ini adalah segitiga sudut tegak. Okey, di mana sudut tegak dia dilabelkan di bahagian B. Jadi, sudut yang bertentangan dengan B ialah sudut okey. Okey, cikgu ulang semula. Jadi ini adalah segitiga sudut tegak yang mana sudut tegak dia ada pada B di sini. Maka hypotenuse dia mestilah bertentangan dengan sudut 90 darjah, maka AC adalah hypotenuse kita. Ataupun kamu boleh labelkan di sini sebagai hash. Okey, untuk B, sudut 90 darjah kita ada di bawah sini. Maka hypotenuse kita adalah B. Okey. Bagi yang baru masuk, cikgu terangkan bagaimana kita nak kenal pasti hypotenuse. Okey. Kalau kita ada satu segitiga bersudut tegak, okey, seperti ini. Lihat latih diri 13.1a. Bila kita ada satu sudut tegak, iaitu sudut 90 darjah, sisi yang bertentangan dengan sudut tersebut adalah dikenali sebagai hypotenuse. Okey, kita lihat soalan C. Kita tengok kepada segitiga yang terkecil iaitu PTS. Okey. Sudut 90 darjah yang kita nak tengok di sini ada di sini yang cikgu bulatkan dengan warna biru. Okey. Maka hypotenuse bagi segitiga PTS adalah TS. Okey, di sini. Ialah hypotenuse bagi segitiga PTS. Okey. Kemudian untuk RSPQ, segitiga RSPQ, kita ada hypotenuse dia. Ini 90 darjah, maka sudut sisi yang bertentangan adalah RSP. Maka RSP ialah hypotenuse bagi segitiga RSPQ. Okay, boleh faham? Kamu kena pastikan kamu tahu bagaimana nak tentukan hypotenuse sebab hypotenuse ni penting supaya kita boleh cari hubungan antara setiap sisi segitiga bersudut tegak tersebut. Okay, jadi kita akan lihat bahagian kedua. Okay, di sini cikgu akan mainkan satu video. Okay, sambil kamu melihat video, kamu boleh dengar penerangan daripada cikgu. Okay, ini adalah satu segitiga. Okay, bahagian tengah ada satu segitiga yang dilabelkan sebagai A, B, C, D.
Kalau kamu nampak bahagian bawah ni ya. Ini A, ini B, ini C. A adalah kita punya garisan melintang pada segitiga, bahagian tapak. B adalah tinggi dan C adalah hipotenus. Okay. C adalah hipotenus sebab dia bertentangan dengan 90 darjah. Okay. Bagaimana kita nak cari C? Okay. Sebenarnya kalau kita susun atur, kita tambahkan, cikgu ulang semula. Kalau kita tambah bentuk segi empat sama pada setiap sisi, okay, kita ada segi empat A, segi empat B dan segi empat C. Untuk mencari segi empat C, kita boleh gunakan segi empat A dan segi empat B. Macam mana kita akan susun semua segi empat ni. Okay, kamu lihat kotak-kotak tu bergerak kan? Okay, jadi semua kotak yang ada pada kotak segi empat A dan segi empat B sama dengan segi empat bagi C. Okay, cikgu ulang semula, kamu lihat. Okay, ini adalah segi empat bagi A dan B. Dan bila digerakkan A dan B, ianya muat cukup-cukup masuk kepada segi empat bagi C. Okay, jadi di sini cikgu boleh buat rumusan. Semua segi empat sini B ditambah dengan segi empat A akan mendapat segi empat C. Jadi segi empat ni sebenarnya mewakili apa? Ini mewakili luas segi empat tersebut. Warna oranye yang mula-mula tadi. Ini mewakili luas bagi A, luas bagi B dan luas bagi C. Jadi kejap. Jadi berdasarkan video tadi, luas bagi R ataupun C kita tadi, bahagian hipotenus, ini adalah hipotenus kita. Okay, luas R adalah hipotenus. Adalah sama dengan luas P. Mana P tadi adalah A tambah B di bawah. Okay. Luas selalunya panjang darab lebar. Okay, panjang darab lebar. Tapi kalau kita ada segi empat sama, semua sisi adalah sama kan? Jadi kalau sisi ini adalah 3, 3 darab 3 kita akan dapat luas bagi segi 4 yang cikgu dah lukis ni. Okay. Kalau di sini cikgu gantikan dengan huruf A, dia akan jadi A darab A. Okay, bila A darab A, kita akan dapat A kuasa 2. Di sini. Jadi di sini, untuk mengira luas bagi P, kotak P di sini, kita boleh gunakan A kuasa 2 dan B kuasa 2. Sebab ini adalah segi 4 sama. Jadi sebenarnya hubungan inilah yang dikenali sebagai teorem Pythagoras. Okay. Hasil tambah daripada kotak AB ni tadi dengan kotak Q ni, cikgu ulang semula. Hasil tambah segi 4P, luas segi 4P dan luas segi 4Q, kita boleh kira luas R. Yang mana luas ni tadi mewakili sisi bagi setiap sisi yang ada pada segitiga ni lah. Kita boleh gunakan untuk mengira sisi. Okay, ini yang kamu perlu ingat lah. Ataupun yang famousnya kamu selalu dengar, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Ini yang selalu disebut dalam soalan lah. Jadi ini adalah teorem Pythagoras. A kuasa 2 ni apa? A kuasa 2 adalah luas bagi PQ.
tinggi dia tadi. B kuasa 2 adalah sini. Ini adalah A kuasa 2, B kuasa 2 dan R di sini adalah C kuasa 2. Okey, boleh faham? Kalau tak ada masalah, cikgu anggap semua boleh faham lah. Okey, jadi kita lihat contoh. Okey, bagi setiap yang berikut, nyatakan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak yang diberikan. Okey, kita ada segitiga PQR. Okey, yang pertama sekali, apa yang kamu perlu tentukan adalah tentukan hipotenus bagi segitiga ini. Okey, ini adalah sudut tegak kita, maka hipotenus kita ada di sini. Hipotenus kita adalah PR. Yang mana PR ni juga sebenarnya adalah kita punya C. Okey, jadi PR tambahkan kuasa 2 di atas sama dengan QR kuasa 2 tambah PQ kuasa 2. Itu sahaja hubungan bagi panjang sisi segitiga sudut tegak yang diberikan. Okey, sama juga dengan B. Hipotenus kita adalah C. Jadi C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Yang mana kamu nak letak dulu tak kisahlah. B kuasa 2 tambah A kuasa 2 dahulukah? Tak ada masalah. Jawapan dia masih sama iaitu C kuasa 2. Okay, yang untuk latih diri 13.1b kamu boleh cuba kenal pasti sendiri. Okay. Berdasarkan teorem Pythagoras yang kita dah belajar tadi, kita boleh gunakan teorem tersebut untuk menentukan panjang sisi yang kita tak tahu dalam satu segitiga bersudut tegak. Okay. Jika panjang dua sisi lain diberikan. Maksudnya, segitiga ni ada 3 sisi kan? Satu sisi kamu tak tahu dan dua sisi tu ada diberi oleh soalan. Maka kita boleh gunakan teorem Pythagoras untuk mencari sisi yang kita tak tahu tu. Okay, kita lihat contoh 3. Bagi setiap yang berikut, hitung nilai X. Okay. Jadi kalau mengikut A, gambar raja A, X merupakan hipotenus. Kalau kita susun dalam teorem Pythagoras. Okay. Cikgu salin semula teorem Pythagoras kita. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Atau kamu boleh tulis C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi C adalah kita punya hipotenus. Jadi bagi gambar rajah contoh 3A, X adalah kita punya C. Okay. X kuasa 2 sama dengan, cikgu gunakan tinggi dia 12 cm kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Okay, untuk mencari ni, kamu selesaikan dahulu. 12 kuasa 2, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 144. Dan 16 kuasa 2, kamu akan dapat 256. Kamu tambahkan, kamu akan dapat 400. 400 adalah untuk X kuasa 2. Kalau kamu nak X sahaja, kamu kena pindahkan kuasa 2 ke sebelah kanan. Okay, X ni kuasa 2 kan. Bila pindah, dia akan jadi punca kuasa 2. Okay, punca kuasa 2 bagi 400 ialah 20 cm. Okay, maka nilai X di sini untuk A adalah 20 cm. Okay, kalau untuk contoh B, okay, kamu lihat di sini contoh B. Sekarang ni yang kita tak tahu adalah sisi lain selain daripada hipotenus. Okay, hipotenus kita di sini adalah 26 cm. Okay, ini adalah hipotenus kita. Maka 26 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. X, jadi sekarang ni cikgu nak cari X sahaja kan. Jadi cikgu jadikan dia macam ni. 26. Sekarang cikgu susun atur balik.
X kuasa 2 tambah 24 kuasa 2 sama dengan 26 kuasa 2. Okey. Cikgu jadikan dia bentuk yang mula-mula ni tadilah. Ini bentuk pertama, ini bentuk kedua. Okey. Cikgu nak X kuasa 2 sahaja. Jadi X kuasa 2 sama dengan 26 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Kenapa dia tolak? Dari mana datangnya ni? Ini adalah positif 24 kuasa 2. Kita tak nak ni, kita cuma nak X saja. Jadi kita pindah ke sebelah. Tambah akan jadi tolak. Okey, maka kamu akan dapat ini adalah 100 sama seperti di bawah. Ini untuk X kuasa 2. Jadi X sama dengan punca kuasa 100, maka X di sini adalah 10 cm. Okey, boleh faham? Harap boleh faham. Yang penting sekarang kamu kena kenal pasti hipotenus. Kemudian kamu masukkan semua nilai yang ada sepanjang sisi ni ke dalam teorem Pythagoras kamu. Sama mana dalam bentuk A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Ataupun C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Dua-dua ni membawa maksud yang sama. Cuma kedudukan hipotenus sahaja yang berbeza. Okey, ada soalan? Kalau tak nak cakap, kamu boleh tulis di chat. Ada soalan? Ada yang masih tak faham? Tak ada? Okey. Kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh 4 dahulu. Sebelum kita habiskan. Okey. Untuk contoh 4, yang ni dia melibatkan gabungan antara dua segitiga sudut tegak. Jadi dia agak kompleks sedikit lah. Jadi untuk A, kita ada segitiga PSR yang mana sisi PR belum dinyatakan. Dan untuk sisi PRQ, sisi PRQ dia cuma ada satu sisi sahaja diberi oleh soalan. Okey, macam mana kita nak selesaikan di sini? Kita boleh cari sisi PR dahulu, yang mana kemudian menggunakan sisi PR dan RQ, kita boleh cari sisi PQ. Jadi, macam tadi, PR kuasa 2, PR adalah hipotenus. Okey, PR adalah hipotenus. Sini maka ini adalah H. Hipotenus bagi PSR. Okey. PR adalah hipotenus bagi segitiga PSR. Okey. Kemudian kita ada 3 cm, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Dan kalau kamu selesaikan, kamu dapat PR kuasa 2 tu adalah 25. Okey. Untuk ni cikgu tak nak selesaikan dahulu. Sebab nanti kita akan gunakan juga PR kuasa 2 kan di sini. Guna segitiga yang baru ni. PRQ. Okey. Yang mana PQ kuasa 2 tambah dengan PR kuasa 2 tambah dengan RQ kuasa 2. Cikgu ulang semula. Nak cari PQ kuasa 2. Kita gunakan PR kuasa 2 tambah RQ kuasa 2. Maka PR kuasa 2 yang kita cari tadi adalah 25. Okey, ini kita dah siapkan kuasa 2 di sini, maka sini tak payah ada kuasa 2 lagi. Kalau kamu nak habiskan, kamu nak juga kuasa 2 tu, ini kamu kena jadikan PR sahaja. Punca kuasa 25, maka PR adalah 5. Okey, jadi 25 tambah 12 kuasa 2 sama dengan 169. Dan untuk mencari PQ sahaja, kita punca kuasakan 169, maka kita akan dapat 3 cm. Okey, untuk soalan B ni kamu boleh lihat sendiri dalam buku teks. Okey,
Ini info tambahan. 3 nombor A, B dan C yang memuaskan A kuasa 2 sama dengan memuaskan C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 disebut sebagai trirangkap Pythagoras. Maknanya yang ni dah memang confirm lah. Yang mana kita lihat kita ada nombor 3, 4, 5. Bermaksud kita lihat kepada segitiga RSP 3, 4. Kalau satu sisi kita ada 3 cm, satu lagi sisi 4 cm, tanpa pengiraan kita boleh tahu RP adalah 5 cm. Begitu juga dengan nombor 5, 12, 13. Yang di bawah ni tadi, kalau PR ni cikgu gantikan dengan 5. Okay, sebab ni dah cikgu punca kuasakan 25 jadi 5. Jadi 5 tambah 5 di sini kan RP. 5 tambah 12 cm. Okay. 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Dia akan dapat 13 kuasa 2. Okay, ini sebagai info tambahan lah. Kalau untuk soalan objektif kamu boleh gunakan supaya kamu tak bazir masa. Okay, jadi kerja rumah untuk kamu hari ini. Sila buat latih diri 13.1C, soalan 1 dan soalan 2. Okay. Kalau kamu dah siap, kamu boleh hantar kepada cikgu supaya cikgu boleh semak. Okay. Mohon kerjasama untuk cuba buat. Kalau kamu tak cuba, kamu tak dapat nak selesaikan kalau ada soalan seperti ini nanti. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekiranya ada soalan, kamu malu nak tanya sekarang, kamu boleh tanya kepada cikgu teruslah. Kamu boleh PM cikgu. Okey, itu sahaja. Terima kasih sebab serta ikhlas cikgu.